Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang rahmati Allah SWT, selamat berkhidmat di Little Caliphs International Sdn Bhd, dan kepada yang telah lama bekerja juga selamat berkhidmat di Little Caliphs International Sdn Bhd. So insyaAllah saya nak memberi beberapa poin, kata-kata nasihat ataupun bayan hidayah bagi mereka yang baru saja mula masuk kerja ke Little Caliphs International Sdn Bhd, dan berguna juga untuk staf yang telah bekerja lama dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi banyak kebaikan kepada perkhidmatan tuan-tuan perempuan di Little Caliphs, insya-Allah. So pertamanya, sebagai employee di Little Caliphs ini adalah niat. Apakah niat tuan-tuan perempuan? What is your intention? And sudahkah buat niat? Dah berniat ke belum hari ini? So Allah SWT telah pesan, atau dalam hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyah. Sungguhnya amal itu ikut niat. Maknanya Allah SWT memberi balasan pahala dan juga memberi bantuan dan pertolongannya ataupun memberikan kesan-kesan kepada sesuatu kerja ataupun amalan itu berdasarkan kepada niat orang yang membuat amalan itu. Maka kita kena secara sedar buat niat yang berkaitan dengan kerja kita. Dan sebagai contoh, kalau kita pergi ke masjid, memanglah kita pergi masjid kerana Allah SWT, tetapi niat kita itu bukan saja ikhlas, tapi kena banyak, supaya pulangan kita pun banyak, pahalanya pun banyak. Kita pergi masjid untuk solat berjemaah, itu sudah ada niat kerana Allah SWT, dapat pahala solat berjemaah. Dan kita pergi masjid juga buat niat itikaf, dapat pahala itikaf lagi. Dan kita pergi masjid buat niat untuk silaturahim, kita akan jumpa orang dan salam tanya khabar, dapat pahala silaturahim lagi. Kita pergi masjid niat untuk belajar ilmu ataupun belajar Al-Quran, kita dapat lagi pahala, yang mana dalam satu hadis disebut bahawa siapa yang pergi masjid belajar 2-3 ayat Quran begitu, Allah Ta'ala bagi dia pahala haji dan umrah yang sempurna, semata-mata kerana Allah. Jadi dalam satu amal itu ada banyak niat yang semuanya dibuat kerana Allah SWT. Maka disitulah the power of amal. Maka dalam tuan-tuan puan-puan bekerja, berkhidmat di Little Caliphs, berapa tahun pun berkhidmat, apa niat yang kita buat? Dan adakah niat itu niat yang sikit ataupun banyak? Niat yang jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang? Niat yang kesan dia sempit ataupun kesannya meluas? Jadi kalau boleh kita buat niat tu yang kesannya meluas. Aku buat niat ni supaya kebaikan, aku kerja, sengaja aku kerja di Little Caliphs ini untuk aku menabur kebaikan yang kesannya untuk diri aku, dan kebaikan itu untuk seluruh manusia, seluruh alam sampai hari kiamat. Dan aku buat ni semata-mata kerana Allah. Jadi buatlah niat yang banyak. Jadi insya-Allah, contohnya, ya Allah, sengaja aku berkhidmat di Little Caliphs International Sdn Bhd untuk aku ... kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi niat, ya Allah, sengaja aku bekerja di Little Caliphs untuk aku buat sekian kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, sengaja aku berkhidmat di Little Caliphs untuk aku sekian kerana Allah Ta'ala. Jadi ada banyak niat, okay? Jadi semoga Allah SWT memberi lipat ganda kesan yang baik dan keberkatan daripada kerja tuan-tuan perempuan di Little Caliphs, insya-Allah. Nombor 2, how do you see your entry employment at Little Caliphs? Bagaimana anda melihat permulaan ataupun anda memulakan kerja di Little Caliphs ini? Bagaimana anda melihat kerjaya ini? Okey. So ini tak lebih daripada satu semaian ataupun satu perkara yang dimulakan, yang nanti masa akan berlalu, setahun, 2 tahun, 10 tahun dan sebagainya, dia ada kesan yang berubah-berubah. Jadi firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un, dari surah Al-Waqi'ah. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang kamu semaikan? Kamukah yang menumbuhkannya, yakni menumbuhkan jadi pokok, ataukah kami yang menumbuhkannya?
Jadi satu biji itu semayan, contohnya biji durian kita tanam yang dia kecil aja, tapi apa setahun dia jadi begini, lepas 5 tahun jadi begini, setelah beberapa tahun dia akan menjadi satu pokok yang besar, punya gugusan buah-buah durian yang menghasilkan banyak lagi biji-biji durian yang akan ditanam di merata negara contohnya, nanti tersebar. Begitu juga kita punya entry level, entry point bila kita masuk sebagai jawatan apa pun, sebagai eksekutif ke, sebagai itu ke, sebagai ini ke, jadi dia akan tumbuh, and kalau benihnya benih durian, dia akan jadi pokok durian. How do you see your career here? Adakah kamu melihat diri kamu ni sebagai satu benih durian atau benih kangkung sahaja? Alright, tapi dua-dua pun ada manfaatnya insya-Allah. Dan your career will grow, okay, depend on your vision also about your career at Little Carrots insya-Allah. Dan ketiga saya nak share tentang this equation. Ambil equation ni, persamaan ini, okay. Equation ni adalah satu pegangan logik yang akan mempengaruhi tindak tanduk kita dan mempengaruhi kesan hasil kerja kita. The equation is I will return in benefit value much greater than the received money value. Okay. Aku akan memberi pulangan dari segi nilai manfaat lebih banyak daripada nilai duit yang aku terima. Jadi return benefit value must be much greater than receive money value. Alright. Sebagai contoh, kita terima gaji contohnya RM2,000 kan, tapi kita membeli pulangan dan nilai daripada hasil kerja kita yang mungkin RM20,000 ataupun RM200,000 ataupun RM2 juta. Okay, the more benefit that you return, of course, the more prosperous your career insya-Allah. Dan kita kena ada sifat untuk menambah nilai, kan? Apa semayan yang kita bagi pada kita tumbuh, kita menambah nilai. Alright, kita menambah nilai, sedikit modal yang diberi pada kita create value and create benefit from that. Alright, so mungkin di satu department menghasilkan satu buku yang buku itu saja telah menyebabkan telah create satu bisnes yang createkan berjuta-juta ringgit revenue. Alright, satu produk, ataupun mungkin kita membuat satu pembaruan dalam sistem melalui fikir kita dan sebagainya, yang daripada pembaruan itu kita dapat menyelamatkan duit syarikat berjuta-juta ringgit. Alright, so create value. Jadi kalau kita punya fikir sentiasa nak memberi nilai yang lebih, Allah SWT akan beri kita ilham untuk create value insya-Allah. Nombor 4 adalah learning and growth. Sentiasa mau belajar dan berkembang. Dan kena berpegang pada konsep ini, pegangan ini, iaitu saya berkembang dan maju, dan apa yang saya pegang ia sentiasa berkembang dan maju. So salah satu kontributor utama dalam perkembangan dan perbaikan diri kita adalah bertambahnya ilmu yang bermanfaat, okay? Kemahiran-kemahiran dan sebagainya. So kena ada rasa gairah untuk belajar benda-benda baru, buat beberapa perkara baru for the first time, okay? Dan dan menyahut cabaran, face the challenge untuk mengambil tanggungjawab yang lebih challenging, yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi dan sebagainya, kan? Dan kena ada kehendak bahawa aku nak sentiasa belajar supaya aku dapat menyebabkan company aku prosper. So I need to prosper my knowledge, okay, suburkan ilmu pengetahuan aku, skill aku, dan supaya aku dapat prosperkan, suburkan syarikat aku insya-Allah. Dan there's always a first time for many things that we do. Kalau kita sentiasa berkembang, setiap tahun ataupun setiap jangka waktu kita terpaksa ataupun didedahkan dengan buat perkara baru yang pertama kali kita buat. Itu adalah tanda-tanda yang kita sedang learning and growth. Kalau kita bertahun-tahun buat benda yang sama dengan cara yang sama, tidak ada kemajuan, maka kita hanya ditakut lama insya-Allah. Dan mau berani buat
perkara kali pertama, tapi kena ada good access to the knowledge. Okay, so zaman sekarang ni alhamdulillah you can tap knowledge all sort of how to do this, how to do that, why is that, what is this, why, how, semua tu ada dalam internet, kan. Jadi internet ni nak cari yang baik dapat yang baik, nak cari yang buruk pun dapat yang buruk. So ada banyak kemahiran, skill-skill, tips-tips untuk kita punya learning and growth, insya-Allah. Yang kelima adalah iman dan integriti. Jadi kita buat kerja ni, kita ada pokoknya. Pokoknya apa? Kita berpaksi kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Ini keyakinan kita, ini keimanan kita. Dan kita beriman kepada Allah. Allah sentiasa melihat kita, sentiasa memerhatikan kita, dan Allah bersama kita. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Dan Allah Ta'ala ada malaikat-malaikat, dan kita beriman kepada para malaikat. Malaikat-malaikat ini sentiasa mengawasi kita, kan? Dan kita ada Nabi, dan kita beriman kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada petunjuknya untuk kita ikuti, kan? Dalam nak buat satu-satu perkara itu, ada rujukan kepada sunnah Nabi SAW, kan? Dan kita beriman dengan kitabullah, kan? Ada rujukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Dan kita beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah, dan kita beriman kepada hari akhirat. Jadi apa yang kita buat dalam kerja kita ini ada kaitan dengan hari akhirat, kan? Sebab itu kita apply integrity, jujur, amanah pada diri kita sendiri dalam tugas-tugas kita. Dia membawa pahala yang besar sekali, kan? Walaupun mungkin kita dalam kerja kita tak sempat untuk baca Quran banyak-banyak, untuk solat sunat banyak-banyak kerana sibuk dengan kerja, tetapi kalau dalam kerja kita amanah, kan? Kerja kita amanah, yang mana sifat amanah dalam muamalat ini akan membawa kita darjat yang tinggi dan pahala yang besar. Okey, salah satu ranking manusia ni, ranking nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi siddiqin ni dia lebih tinggi daripada syuhada. Antara yang dapat title siddiqin ini adalah orang yang bermuamalat dia jujur, amanah, tak ada tipu-tipu punya, kan? Berintegriti dalam muamalat, ada amanah, kan? Dan Rasulullah SAW menyebut bahawa Rasulullah SAW, aku dan pedagang yang amanah, kan, bagai begini di surga nanti, dan di akhirat nanti. Dia akan jadi orang yang rapat dengan Rasulullah SAW. Jadi kerja ini jadi ibadah bila kita maintain integriti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tidak rasa ada untungnya untuk rasuah, ada rasa untungnya untuk buat perkara yang mengkhianati syarikat kita, dan tidak ada untungnya untuk mencuri dan sebagainya, kerana Allah Maha melihat, kerana ada hari akhirat. Dan apapun, kita yakin bahawa bila kita ada integriti, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita, insya-Allah. So dengan kita ada integriti yang ada kaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Taala, kita punya rezeki pun akan jadi licin, ya? Rezeki akan jadi licin. Dan kita buat kerja dengan niat untuk menunaikan hajat saudara kita, maka Allah Subhanahu Taala akan memberi kita pelbagai kebaikan. Allah akan bagi 73 hasanah. Satu hasanah cukup untuk kat dunia, dan 72 hasanah kebaikan ni guna pakai untuk di akhirat nanti. Alright. Dan satu lagi integriti ni lah, when you work, you are working for your employer. Okay? You are working for your employer. So jadi jangan ada conflict of interest. You are not working for the supplier. You are not working for the customer. You are working for the employer, because the employer that pay your salary, so you work for the employer. It is satu pengkhianatan sekiranya mana-mana employee, bila dia kerja tu, dia bukan kerja untuk employer, dia bekerja untuk customer atau untuk supplier, kan? Dia jadi macam agent supplier di syarikat itu tanpa disedari oleh employer dia. Tapi employer yang bayar gaji, kan? Tapi khidmat dia untuk supplier. Maka itu satu pengkhianatan. Jadi untuk tuan-tuan perempuan tenang bekerja dan berkhidmat di retail kalif atau di mana-mana, biar lurus daripada segi ini. The employer pay you salary, you work for the employer, dalam perkara-perkara yang tidak berlawanan dengan syariat Islam, insya-Allah. Yang keenam ialah kamu naik dalam kerjaya ini bukan sebagai hero, tapi naik sebagai satu tim,
Yang mana kita naik kerana teamwork, kerana pertolongan orang lain ataupun kita pun tolong orang lain. Okey, bukan sebagai hero tetapi sebagai satu pasukan. Kita kerja secara berjemaah. Dan dalam berjemaah ini ada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. So you are not to become hero, tapi to become team player. Alright? So untuk kamu naik dalam kerja ini, kamu bantu orang atas kamu, tolak orang atas itu ke atas lagi, dan tarik orang bawah kamu ke atas. Okey, so tolak orang atas kita ke atas lagi, mana kita bantu bos kita supaya lagi pacu lagi ke depan, dan kita bantu orang bawahan kita supaya dia dapat duplicate skill kita, yang dapat support kita, dan kita naikkan mereka, dan eventually kita pun naik juga. Kita tarik orang ke atas, kita pun naik ke atas. Kita tolak orang ke atas, kita pun naik ke atas. Dan apa salahnya kita bersedekah, sedekah kemahiran, sedekah experience, pengalaman, nasihat dan sebagainya. Kita bantu orang atas dan orang bawah dalam pekerjaan ini. So insyaAllah kita salah satu golongan yang mendapat treatment secara VIP di akhirat nanti adalah orang yang buat baik kepada majikan atas, pihak atasan dia, dan berlaku baik kepada orang bawahan dia. Dan nombor 7 ialah get hooked, pegang kuat, align yourself dengan the company vision, mission, the 6 core values, dan company corporate culture, which is the solat 5 times. So dapatkan dia punya dokumen ni dan baca dan hayati dan hafal. So ini menjadi pegangan kita dalam kita berkhidmat di Little Khalis. So akhir kata, semoga Allah SWT membuka pintu-pintu kebaikan, segala macam pintu-pintu keberkatan, pintu taufik, hidayah, rahmat, keampunannya, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu idea-idea yang bernas, membuka pintu-pintu keselamatan, keberkatan, pintu rezeki kepada anda semua dalam berkhidmat di Little Khalis. Selamat maju jaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little Khalis.